Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mystic TV. Okay. So guys, video kali ni aku nak ceritakan satu kisah yang aku dapat, okay, so daripada seorang perempuan, okay, yang bernama Nana. So dia tak bagi tahu cerita ni berlaku dekat mana. So tahun bila pun dia tak bagi tahu. So dekat mana pun dia tak bagi tahu, okay. So cerita ni agak panjang juga sebenarnya. So siapa yang nak tengok boleh tengoklah. Okay, so siapa yang tak nak mungkin balik ke video lain. Okay. So okay. Cerita ni pasal Cik Tun. Okay, cerita pasal nenek belah upah dia, lebih kurang macam tu lah. Okay, nenek dia. Okay. So siapa yang nak tahu cerita dia pasal apa, stay tune video sampai habis. Kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay, so pada tu hujung minggu aku balik rumah. Sampai rumah petang tu mama terkocoh-kocoh ajak aku balik kampung. So dan apa hal pula tiba-tiba nak balik kampung kan. So kata mama ada hal penting. So mama ajak aku. So Atih dengan Nacho ikut balik sekali lah sebab yang lain dah ada program. So okey lah, aku pun ikut je lah. Dalam perjalanan balik kampung tu aku tanya mama apa yang penting sangat nak balik kampung juga kan. Opah sakit ke? So mama pun cakap dia macam ada orang lama menghilang dah balik. So aku pun macam siapa pula? So mama pun cakap Cik Tun. Aku tak pernah lagi dengar nama Cik Tun ni terbit dari mulut mama ke opah ke atau sesiapa apalah kat kalangan ahli keluarga belah mama ni. So salah aku jadi curious nak tahu kan siapa Cik Tun ni. So dan apa kena-mengena dia dengan family aku. So mama pun bukalah cerita. So dia ceritalah Cik Tun ni adalah adik tiri kepada opah ayah lain lah. So mak pun lain. So masa zaman muda-muda dulu, Cik Tun ni memang sangat terkenal sebab cantik, rupawan, bak bidadari. So orang kampung kata habis orang lelaki satu kampung gilakan Cik Tun ni. So Cik Tun ni memang cantik lah. Seorang lelaki kalau naik basikal pun jatuh pendang kalau tengok Cik Tun ni. So duduk jalan lenggang-lenggang kat tengah jalan lah. Okay. So memang lecun terbaik lah, boom lah orang cakap . So tapi dalam ramai-ramai orang lelaki dalam kampung tu ada 2 orang je yang tak terkesan ataupun tak terpikat dengan kecantikan Cik Tun ni. So mereka ialah arwah Tok Wan aku sendiri dan seorang lagi lelaki yang bernama Karim. So Karim ni dah kahwin. Okay, so dah ada 4 orang anak. So isteri Karim ni pun boleh tahan cantik juga orangnya. So Karim ni pula jenis orang yang baik, tingkah laku dia, rajin beramal dan sebagainya lah. So dia baik dengan Tok Wan aku ni. Okay. So nak dijadikan cerita yang tak berkenan tu kat dia tu, yang Cik Tun ni berkenan sangat-sangat. Okay. So hari-hari duk berlenggang-lenggok depan rumah si Karim ni. So sampai dihalau Karim berulang-ulang kali pun Cik Tun tetap tak serik. So dimarahi oleh opah setiap hari pun Cik Tun pun buat tak reti je. Okay. So dia pakai kebaya ketat-ketat sampai terbonjol sana sini. So dia pergi ke rumah Karim, berdayu-dayu suara memanggil Karim. So habis sekampung mengata keluarga opah ni. So Cik Tun ni pun digelabi tina garit. So punyalah ramai bujang dan bujang lapuk dalam kampung dalam kampung yang ada tu. Kak Karim juga yang dia suka. Okay. So sampailah Karim sendiri mengadui kepada Tok Wan. Dia dah tak tahan dengan gangguan Cik Tun ni. So kata Karim, Cik Tun siap bersemuka dengan isteri Karim ni. So menurut kata isteri Karim, Cik Tun bukanlah nak sangat kat Karim tu. Tapi dia rasa tercabar sebab Karim ni dia tak heran langsung dengan kecantikan dia lah. So dia pun kata kalau tak dapat cara terang, dia akan buat cara halus. So sampai Karim suka dekat dia, sampai Karim cium tapak kaki dia dan Tok Wan pun jadi bengang lah. So jadi berang lah bila dengar benda tu. So pada malamnya tu pula, so Tok Wan ni mengamuk pada Cik Tun. So kata mama aku juga bergegar jugalah rumah kampung tu dengan tepikan Tok Wan ni. So Cik Tun pun berkeras tak mahu mengalah.
So tak takut langsung dia dengan Tok Wan. Sampailah satu ketika tu Tok Wan kata, kamu jangan sampai aku buka topeng kamu tu biar satu kampung dapat tengok rupa sebenar kamu tu. So bila Tok Wan kata macam tu, Cik Tun terus terdiam. So esoknya gegar satu kampung bila orang dapat tahu Cik Tun menghilangkan diri dari kampung. So ada orang kampung yang nampak Cik Tun masuk dalam hutan kat hujung kampung. So ada yang kata Cik Tun bawa diri ke bandar disebabkan kena marah oleh Tok Wan ni. Okay. Ada yang kata Cik Tun ni terjun sungai lah, macam-macam cerita lah. Okay, so Tok Wan dan Opah diam saja dengan cerita-cerita orang. So sebabnya diorang pun dah tahu dah tengah malam tu Cik Tun keluar rumah selai sepinggang. So tanpa tinggal pesan lah. So Opah sendiri pun nampak Cik Tun keluar ikut tingkap biliknya. So Tok Wan kata biarkan aja. Okay. So nak jadikan cerita, seminggu selepas kehilangan Cik Tun tu, isteri Karim datang ke rumah Opah. Menangis-nangis katanya. Karim dah macam orang gila, asyik menyebut-nyebut nama Cik Tun siang dan malam. So kejap dia menangis memanggil nama Cik Tun, kejap dia nak terjun ke tanah. Cik Tun pun panggil kata, Cik Tun panggil kata Karim. So sampaikan abang ipar Karim terpaksa ikat Karim pada tiang rumah sebab dia meronta-ronta nak pergi jumpa Cik Tun ni. So makan minum Karim pun tak terurus lah. So sampai kat rumah Karim, kelihatan Karim ni terduduk dekat tiang seri rumah dengan tubuhnya yang diikat. Okay. So serabut sangat muka dia. So mulutnya tak habis-habis duk menyebut Cik Tun, Cik Tun. Tok Wan dan Opah datang pun tak dihiraukannya. So sampailah Tok Wan pergi duduk bersila di hadapan Karim. So tiba-tiba Karim jadi marah. Dia kata Tok Wan punya pasal lah ni, Cik Tun lari dari kampung. So dia maki-maki Tok Wan semua. So dia ludah muka Tok Wan. Tok Wan lepuk lantai sekali, terus terdiam. So dia tak semena-mena, Karim menangis sambil terus memanggil Cik Tun. So si Karim ni sudah dia dah tergila-gila kat Cik Tun lah. So dia dah terbayang-bayang kat Cik Tun lah. Okay. So kemudian pun Mama nampak Tok Wan membaca-baca sesuatu. So lalu dihembuskan muka Karim. So menggelupur Karim lepas dihembus. So macam orang disimba air panas. So kemudian Tok Wan arahkan Opah balik, bawa Mama sekali. So kata Tok Wan tutup dan kunci semua tingkap pintu. So jangan dibuka selagi bukan Tok Wan yang bagi salam sebanyak 3 kali. So cepat-cepat Opah bawa Mama balik dan ikut kata Tok Wan. So supaya ditutup semua tingkap dan pintu tu lah. Okay. So anak-anak yang lain semuanya dipanggil balik. So duduklah Opah dan Mama, 3 beradik dalam rumah. So Mama ketakutan lah. So masa tu tapi dipesan oleh Opah pada anak-anak juga. So jangan takut benda lain, takut Allah sahaja. So Opah suruh berzikir, selawat semua. So sementara menunggu Tok Wan balik, macam-macam terjadi dekat rumah. So ada sekali tu rumah Opah bergegar macam ada gempa bumi. So kemudian ada bunyi seolah-olah ada benda jatuh berdebuk so atas bumbung rumah. Okay. So bunyi pintu depan seolah-olah dilanggar orang berkali-kali, pum pum pum. So daun tingkap bergoyang macam nak dibuka dari luar, pam 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 pam. So macam-macam lah kata Mama. So sampai berpelukan Mama 3 beradik disebabkan ketakutan. So hampir tengah malam baru gangguan berhenti. So Mama tak tahu bila masa Tok Wan balik sebab Mama tertidur sebelum Tok Wan balik. Okay. So nak jadikan cerita pula, pagi tu Tok Wan pergi lagi ke rumah Karim. So kali ni Tok Wan pergi seorang diri. So sebelum Zuhur Tok Wan dah balik. So Mama dengar Tok Wan kata pada Opah Karim dah pulih. So dah berhenti menyebut-nyebut nama Cik Tun. So Alhamdulillah lah. So 2-3 hari lepas tu Karim datang ke rumah bersama isteri dengan anaknya. So Mama pun duduk menempel dekat sebelah Opah lah. So mendengar cerita si Karim ni. Okay. Kata si Karim ni masa seminggu selepas Cik Tun hilang diri tu, dia nak tutup tingkap. Okay. So sebab dah nak maghrib kan, so dia nak tutup tingkap lah. Masa dia nak tutup tingkap tu, okay, so dia ternampak Cik Tun berdiri di tangga rumahnya. So sambil menendayu-dayu suaranya memanggil Karim. So memanggil Karim. So dia panggil mungkin macam ni lah, Abang Karim, Abang Karim. Lebih kurang macam tu lah, aku pun tak tahu. So walaupun isterinya berada dekat ruang depan dengan dia, so isteri dia tak nampak ataupun tak dengar pula Cik Tun memanggil. So Karim pun halau lah Cik Tun ni sekali lagi.
So tapi entahlah kenapa mulut dia terkunci. Dia tengok saja Cik Ton berdiri di depan rumahnya, Cik Ton tersenyum pada Karim, so Karim jadi terpesona. So, terpingga macam tercengang macam tu. So azan maghrib pun berkumandang. So Cik Ton pun gaib dari pandangan Karim lah. So Karim pun berlari ke pintu rumahnya sambil memanggil nama Cik Ton. Okay, so bermula dari situlah Karim ni jadi tak senang duduk. So bila pejam mata nampak wajah Cik Ton tersenyum padanya. So bila buka mata terngiang-ngiang suara Cik Ton memanggil namanya. So masa tu jadilah makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena kat si Karim ni. So setiap saat dia teringatkan Cik Ton. So sekali tu dia nampak Cik Ton lagi dekat belakang rumahnya yang sama-sama tu. So Cik Ton ni memanggil-manggil Karim. So Karim seperti ditarik untuk mengikut Cik Ton. So tapi sempat ditahan oleh abang iparnya. So tu yang dia kena ikat dekat tiang rumah tu. Okay, so sebab sebab si Karim dia nak ikut Cik Ton. So dia tak ingat apa yang dah jadi pada masa tu. So otak hati dan jiwa masa tu pun penuh dengan Cik Ton je. So Tok Wan kata Karim kena sihir. So macam kena ilmu pengasih lah. So Tok Wan kata siapa yang punya angkara ni. So tapi semua orang pun tahu masa tu. Lepas pada tu alhamdulillah lah tak ada apa-apa lagi yang jadi. So menurut mama dalam 40 tahun Cik Ton hilang. So lama juga 40 tahun kan. So masa tu pun aku pun tanyalah, cakap berbual dengan mama. So dah ni apa kes tiba-tiba muncul semula pula. So mama pun cakap tak tahulah. Opah kata pagi semalam masa opah buka pintu Cik Ton dah tidur atas beranda. Terkejut lah. Okay. So payahlah terkejut. Okay. Terkejut lah opah. Yalah 40 tahun hilang tiba-tiba dah balik. So aku pun cakap dah opah tanya tak dia pergi mana apa semua. Mama pun cakap opah tak tanya apa-apa lagi. Ini yang opah panggil semua balik ni. So aku pun macam opah ni takut lah. Okay, so masa tu pun mama pun diam je lah kan? So bila kami sampai rumah opah malam tu, Pak Ngah, Pak Teh, Pak Uda dengan Mak Su dah ada dengan family masing-masing lah. Okay. So diorang dah lah macam raya rumah opah ni. Okay. So aku naik rumah opah, salam dengan semua orang. Okay, so aku pun cari-carilah wajah yang aku tak pernah kenal tu. So aku sebab teruja nak tengok sama macam mana cantiknya rupa nenek saudara aku ni. So si Cik Ton ni lah. Okay. So biarlah dah tua kerepot tapi mesti ada sakit baki yang melecun yang cantik tu kan. So tapi aku tak nampak pula muka yang tak kenal tu. So dengan aku duduk mencari tu tiba-tiba mama tanya dengan si opah lah. So dah mananya ni Ken. So betul opah pun kata dah ada dalam bilik lama tengah tidur. So patutlah tak nampak. Okay. Rumah opah waktu tu ada 6 bilik semuanya. So rumah kampung ni 2 tingkat. Tingkat bawah tu dapur dengan bilik air. So malam tu memang aku tak dapat jumpa langsung dengan Cik Ton ni lah. So mama kata walaupun Cik Ton tu pangkat nenek kepada aku, so jangan panggil dia Mak Ton ke, Nek Ton ke, Opah Ton ke, panggil Cik Ton juga. So pernah Pak Uda kata, mama juga pernah cakap, so Pak Uda ni panggil Cik Ton dulu sebab panggil dia Mak Ton. So kena lempang dengan Cik Ton. So kemain garang lagi Cik Ton ni. Okay? So dia tak boleh panggil dengan nama macam tu. Okay, so esok pagi pun aku still lagi tak nampak si Cik Ton ni. So aku punya curious dah muncak dah ni. So sambil makan lempeng kelapa yang opah buat tu, sambil mata aku duk melilau cari kelibat si Cik Ton ni. Okay, so dah habis makan pagi pun dia tak keluar lagi. So aku pun rasa macam hampa kecewa lah kan, tak dapat tengok si muka Cik Ton ni. Okay. So mama pula ajak pergi Tesco, okay, beli barang. So masa kat Tesco tu mama belilah ayam panggang black pepper Tesco tu 2 ekor. Okay. Kan kat Tesco kan ada jual ayam yang dah siap tu kan. Okay, so dia belilah 2 ekor kat Tesco. So mama pun belilah. Okay, so satu kalau dia beli 2 ekor tu, dia kata satu tu nak bagi kat rumah Pak Teh katanya, sebab family Pak Uda tidur rumah Pak Teh. So yang tak jauh dari rumah opah lah. Okay. So pun balik dari Tesco pun Cik Ton tak keluar lagi dari bilik dia. So masa balik dari Tesco tu ada Pak Ngah duduk tengok TV. So bila tanya yang lain,
mana Pak Ngah kata semua kat rumah Pak Teh ada benda nak bincang, so tunggu mau balik je lah. Okay. So sambil tu Pak Ngah jeling ke arah bilik Cik Tun. Okay. Sambil tu cakap tu lah, so bagi isyarat nak bincang pasal Cik Tun lah kot kan. So aku, Atih dengan Acu pun angkatlah barang-barang semua letak atas meja kat dapur. Lepas tu keluar semula nak ke rumah Pak Teh pula. So masuk dalam kereta, Mama tanya, ayah mana? So aku pun cakap lah, alah tertinggal kat dapur. So Mama kata pergi ambil, pergi. So kan nak bagi Pak Teh seekor. Alah nantilah. So, aku pun jawab lah nantilah, suruh Acu pergi ambil. So Acu pun malas lah pergi sendiri. So kurang asam punya adik. Okay. Sebenarnya masa tu aku rasa agak takut lah nak naik rumah seorang-seorang dengan Cik Tun. Okay. Seorang je atas tu. So tapi nak tak nak aku naik jugalah. So tapi aku paksa Atih ni ikut aku. So Atih pun takut juga, rupanya sebenarnya berkepit kan. So berkepit kami dua jalan-jalan menuju ke dapur. So sampai tangga nak turun ke dapur tu, aku dengan Atih terhenti. So Nun kat tepi meja makan, ada orang duduk ratah ayam panggang Tesco yang kami beli tadi. So sambil bertingging, sambil tunggu kat situ lah. So orang tu membelakangkan kami berdua. So dia tengah makan semua tu. So dia punya lah ratah tu siap ada bunyi, okey. Macam tu kan. So aku tak reti lah nak buat describe bunyi macam mana kan. So lebih kurang macam tu lah, okey. So macam bunyi anjing merang pun ada kan. So macam mana rupa dia, tu macam nenek Pierre Andre dia cakap. Dia cakap dia muka macam Pierre Andre tapi dalam jangan pandang belakang tu. Masa dia makan nasi kat dapur tu kan, dia cakap macam tu lah. Okay. So gila kau, berdiri habis bulu roma dia dekat time tu. So aku pun pandang muka si Atih ni pucat lesi lah. So aku dengan Atih pun berundur setapak demi setapak ke belakang. So diam-diam tak nak bagi ada bunyi. So tiba-tiba orang tu terhenti merata ayam panggang. So kami pun berhenti melangkah. Duk-dak jantung aku. So tangan rasa sejuk gila dah masa tu. Tiba-tiba berpaling, lintang pukang aku dengan Atih berlari keluar. Tak pakai slipper dan aku pun terus masuk kereta. So Mama pun dah macam, dah kenapa korang ni? So aku pun, jalan Mama. So Atih pun cepat Mama, go. So aku dengan Atih dah macam orang tak tentu arah lah. So mujur Mama turut kan ajar cakap kita orang tu. So Mama sampai rumah Pak Teh pun tak habis lagi gelabah aku dengan Atih tu. Mama tanyalah, korang ni dah kenapa? Atih pun cakap, ada nenek ratah ayam panggang kat dapur Mah. So aku pun cakap, Mah, bunyi dia menakutkan sangat macam bunyi binatang. So Atih pun cakap, lepas tu Atih pun cakap, lepas tu kan dia pandang kita orang, dia senyum menyeringai, nampak gigi tajam. Masa tu lah tu yang aku dengan Atih lari macam tak cukup tanah tu. Gila nak tunggu lama-lama kat situ. Sampai sekarang kalau aku ingat menyeringai tu, rasa seram sejuk je. So ngeri gila lepas dengar cerita aku dan Atih pasal orang ratah ayam panggang tu. So semua pakat-pakat terdiam. So adik-beradik Mama pun buatlah meeting tergepar kat meja. So meja makan rumah Pak Teh lah. So budak-budak dan muda yang lain tak boleh masuk campur. So kena halau duduk dekat depan lah. So jadinya aku tak tahu apa yang dibincangkan oleh Mama dengan adik-beradik dia dengan Opah semua masa ni. Opah ada panggil adik lelaki dia, yang aku panggil Wan Chu lah. So lama jugalah diorang meeting sampai pukul 11 macam tu. So habis meeting Mama ajak balik rumah Opah. So Mama cakap lah, dah jom balik. So aku pun, bukan nak tidur rumah Pak Teh ke? So Mama pun, siapa kata? Atau aku, Mama pun cakap, dah jom. So Atih pun, alah takutlah Ma nak balik rumah Opah. Slow je lah Atih, cakap kat Mama tu. So Mama pun, haish penakut korang ni, dah jom. So nak tak nak kami pun terpaksa lah relakan diri meninggalkan rumah Pak Teh yang rasa 10 kali lebih selamat sampai je rumah Opah. Tengok ada orang tengah tengok TV. So aku dengan Atih otomatik jadi jalan belakang Pak Ngah lah. So penakut tak penakut, lain cerita. Okay? So ada seorang perempuan ni nampak jauh lebih muda dari Opah, tengah duduk di sofa sambil tengok TV. So aku kira itulah dianya Cik Tun yang aku teringin sangat nak tengok. Okay?
cantik, memang cantik, tapi entahlah apa salah, aku rasa macam kecantikan dia tu sedikit menakutkan. So muka dia kedut-kedut lah sikit, so standard orang tua lah. Okay. So masa aku dengan Ati naik atas rumah, jalan belakang Pak Ngah masa tu aku dekat ada belakang Pak Ngah lah. So dengan Ati jalan naik atas rumah, so aku nampak Cik Tun ni jeling ke arah kami berdua sambil melirikkan senyuman sinis. So meremang terus bulu roma aku cepat-cepat jalan ikut mama ke belakang. So mama, opa, Mak Ngah dan Mak Sus turun ke dapur. So masa terus cek beg plastik Tesco yang kami tinggal atas meja tu, kemudian mama galing kepala. So mama kata, habis ayam 2 ekor mak? 2 ekor? So opa tu katalah, 2 ekor? So mama pun kata, 2 ekor saya beli tadi, dua-dua dah lesap. Lepas tu masing-masing telan Nelio. So sampai 2 ekor dia rata habis, pelahap berbenar je. So aku cek lah kot ada baki-baki tulang ke kat dalam tong sampah kan. Tak ada licin, tak ada baki langsung. Gila, kami berpandangan sama sendiri. Mak Ngah dan Mak Su saling berbisik antara satu sama lain. So Mak Su cakap, Mak, Ina rasa Ina tidur rumah Amir lah malam ni ya. So Ina rasa tak sedap lah keadaan macam ni. So Opah pun kata, yalah, kamu tu dah lah tengah bawa budak kan. So Mak Su aku tengah pregnant masa ni. Okay? So lekas-lekas dia naik atas, ajak suami dia tidur rumah Pak Teh. So kuranglah satu family. Okay? So aku pula yang rasa cemas. So kalau ikutkan, nak je aku ikut Mak Su dengan Pak Su tidur rumah Pak Teh. So mama naik atas pula kan. So aku ikut rapat belakang mama. So Opah ikut sekali, naiklah. So aku ternampak Cik Tun duk perhati je Acu yang tengah berdiri dekat muka pintu. So bersembang dengan Pak Ngah. Bibir merah Cik Tun senyum je tengok Acu. So Cik Tun pun tengok Cik Tun pun elok. Cik Tun ni dia tiba-tiba dia bersuara, dia bercakap macam ni lah. Elok rupa pada cucu kau Maimun, mengalir darah pahlawan tok wannya. So Cik Tun pun bersuara tanpa sedikit pun menoleh ke arah Opah. Aku tengok mama, kecil besar je mata mama duduk tengok Cik Tun ni. So Opah pun cakap lah, okay, anak cucu jangan diusik Tun, ingat tu. So perlahan je Opah balas, tapi penuh berisik lah. So Cik Tun merungus, tiba-tiba dia pandang arah aku, tajam je pandangan dia. So sampai aku duduk muka kat lantai takut dan berdebar dalam dada aku ni. So Opah pun sekali lagi dia cakap lah, aku kata anak cucu jangan diusik Tun. So kali ni suara Opah sedikit keras lah, dia marah lah. Okay. So Cik Tun pun ketawa kecil macam dibuat-buat. So dia bangun, so lalu masuk ke biliknya. So aku tarik nafas lega lah. Mama suruh kami masuk bilik tidur. Okay. So aku dengan Ati tidur satu bilik. Okay. Mama dengan Acu tidur sebelah bilik kami. So semua pakat-pakat masuk tidur sekali lah. Okay. So malam tu payah benar aku nak lelakkan mata. So kejap rasa sejuk, aku tarik selimut. Lepas tu panas pula, aku buang selimut. So Ati letak kepala je. Okay, so terus lena. Jealous aku. So aku dah nanti tidur atas katil saya screen lah. Okay. So aku tidur sebelah dalam. So sebelah dinding. Aku dalam kat sebelah dinding lah, tidur bahagian tu lah. So lama-lama tu mengantuk mula datang. So aku baru je nak terlelap, terdengar satu bunyi asing. Itu bunyi kurang macam tu lah, bunyi macam kucing cakar papan. Okay. So bunyinya betul-betul kat dinding sebelah aku tidur tu. First time aku dengar bunyi tu sepanjang aku tidur kat rumah Opah ni. Daripada mengantuk terus segar aku. So aku pun cubalah mati bunyi tu. Memang datang betul-betul dari dinding sebelah aku tu. So dari sebelah luar lah. So makin lama makin kuat. So aku mula rasa tak sedar hati. Aku cucuk bahu si Atih ni, cuba kejut si Atih dari tidur. So harap sedikit pun dia tak bergerak. Tidur mati si Atih ni. So bunyi lagi ger. Okay, so semakin kuat bunyi tadi tu, macam cakaran tu, betul hampir dengan tingkap tingkap lah. So aku pun terlena liu. Tak tunggu lama, aku tarik kain selimut sampai ke kepala, selubung. Sedang aku menunggu, aku pun tunggulah. So sambil memasang telinga. So tiba-tiba terdengar satu suara yang halus panggil aku,
seolah berbisik. Okay, so dengan panggil Nana, aku masa tu pejam mata. Okay, so lagi sekali dia panggil Nana, hi 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 hi. Semakin galak suara tu manggil aku. Masa ni aku menggigil, tak ingat dah. So aku pun baca surah apa yang aku ingat, sekadar apa yang termampu. Itu pun aku rasa habis terkabur apa yang aku baca. Okay, so mata mula berair, nak menangis, takut punya pasal. Aku teringat kat mama kat bilik sebelah. So aku nak panggil mama tapi tak mampu, mulut aku macam terkunci. Okay, so tiba-tiba rasa selimut aku ditarik-tarik kat bahagian kaki. So sudah, aku buka selimut kejap-kejap. Kejap-kejap. So aku tutup mata serapat mungkin. So air mata dah mengalir laju dah masa tu. Ya Allah, lindungilah aku. Ya Allah, aku berdoa dalam hati. So selimut aku terus ditarik-tarik. So nah, dan suara tu terus memanggil aku. Selimut aku pun terus ditarik-tarik. So aku masih gigih lagi memegang selimut, menutup kepala. So dalam hati terus berdoa, okay? Dan berdoa walaupun dalam ketakutan yang teramat. So aku pun tak ingat dah doa apa yang aku baca. So tiba-tiba selimut aku terhenti ditarik. So suara yang memanggil nama aku pun berhenti. So aku pun duduk diam. So tak bergerak walaupun sedikit pun. So aku tunggu sambil memasang telinga. So senyap sunyi, bunyi cengkerik je dengan katak je yang ada masa tu. So aku masih lagi belum berani nak buka kain selimut. So biarlah aku tunggu sampai subuh barulah aku buka. Okay. So tapi selimut aku terus direntak kasar sampai terlepas dari pegangan aku. So aku menjerit tapi tak ada siapa pun, tak ada suara yang, tapi aku menjerit, aku nak menjerit tapi tak ada suara yang keluar. So tak ada siapa dengar lah. So di hujung kaki aku ada sesuatu tubuh yang berdiri dekat bawah kaki tu. Okay, so dalam sama-sama, so aku nampak rambut yang menggerbang. Makinlah aku menggigil. So aku tengok Atih di sebelah masih tidur. So macam tak ada apa-apa je yang ada yang tadi. So aku pun pandang depan. So arah kaki aku dah nampak muka dia. Okay, so Cik Tun ni pun Cik Tun, tapi ni bukan Cik Tun. Cik Tun yang bersih duduk tengok TV, yang bersanggul, cantik yang bermerah ni. Ni Cik Tun yang bersih yang aku nampak yang duduk meratah ayam panggang kat dapur masa pagi yang tadi tu. Okay, so bersih yang menyerangi, nampak gigi tajam-tajam. So aku pun tak tahu hantu jenis apa gigi tajam makan macam Jaws ni. So dia kata macam itulah. Okay, so aku pun nak menjerit, aku pun tak mampu dah sebab terlalu takut. So aku cuma mampu tengok Cik Tun dengan air mata berlinangan. So air mata pun dah keluar. So sungguh aku rasa takut sangat masa tu. So sampai dalam kepala otak aku tak boleh nak fikir apa pun dah. So maka mata Cik Tun ni pun yang merah menyala ni berundung aku dengan marah. Okay, so ini semua kau punya pasal, marah Cik Tun. Sambil tu dia pun panjat katil yang aku tidur tu. Ya Allah, aku terus kaku atas katil. So Cik Tun ni merangkak naik, okay, dari hujung kaki perlahan naik ke atas katil. Okay, seingat aku dah berhenti bernafas dalam masa tu. Okay, so mata aku pun terlihat melihat muka yang menakutkan tu. So makin lama makin hampir muka dia dengan muka aku. So aku nak fikir apa tu, aku pun nak fikir pun otak aku dah jam dalam masa tu. So makcik tu ni dah hampir benar-benar depan muka aku macam tu. Okay, tatap mata-mata. So dia duduk mencangkung kat atas badan aku. So dia menyiringai, okay, menampakkan baris gigi dia yang tajam-tajam. So dah akhirnya dengan izin Allah aku dapat menjerit kuat dan panjang. Aku jerit. Okay, Cik Tun Gaib terus lesak macam tu je. Okay, aku terus bangun, duduk sambil istighfar berulang kali. So jantung masih berdegup kencang lagi masa tu, seluruh badan pun masih menggigil lagi. So aku pun pusing arah hati. Okay, berniat mau mengejutkannya, tapi aku lihat di sebelah aku sebaliknya bukanlah Atih, tapi satu makhluk berwarna hitam pekat dengan mata merah merenung ke arahku. Menggelupur aku cuba lari bangun dari katil tu. So sebaik saja dapat turun dari katil, so aku terduduk, so kepala lutut lembik dah time tu. Okay, kaki aku dah bergoyang dah. So aku pun menangis tersesak. Mama, aku panggil lah, tapi suara aku keluar terlalu perlahan. So aku cuba kuatkan diri, aku cuba bangun berdiri sekali lagi. So jatuh terduduk juga.
So aku macam lupa lah, tak dapat bergerak lah time tu. So aku memang lemah gila time tu. Aku terdengar hilayang ketawa dari atas katil. So aku tak pandang, aku cuma fikir nak keluar dari bilik je. So nak ke bilik mama. So mama, aku cuba panggil sekali lagi, sama saja terlalu perlahan. So aku tak nak tunggu lagi, so aku pun mengesot menuju ke pintu sedaya upaya. Aku ngesot, dengan ngesot ke pintu dengan menangis ni lah. So dengan helaian tawa atas katil tu, benda tu dah ketawa di atas katil tu, tengok aku macam tu. So memang seram gila lah time tu. So dia tanya lah, nak pergi mana tu? So satu suara mengejek aku buat tak peduli, so aku buat tak endah je. Aku terus mengesot sikit demi sikit, hampir sampai pintu, hampir sampai. Nak pergi mana tu, tiba-tiba Cik Tun dah berdiri depan pintu aku yang saya nak keluar. So aku sikit tak angkat kepala, aku baca surah Kursi dengan suara tersekat-sekat. So Cik Tun ketawa, so mengilai-ngilai dengan bacaan ayat kursi aku. Dia buat panggil aku cara menakutkan macam dalam filem seram tu. Dia cakap so along ke handle pintu bilik. Time tu dah berulang kali lah. So suara mama panggil aku. Time tu along. So otomatik aku angkat muka, Cik Tun masih berdiri lagi ke depan pintu depan aku lah. So dia mengilai. So tapi yang lebih menakutkan, aku tengok hanya badan Cik Tun saja di depan aku. Kepala Cik Tun ada di tepi kiri aku. Allah. Dan aku tak sedar apa-apa dah lepas tu. So lepas insiden malam tu, aku terus demam panas 3 hari berturut-turut. 3 hari aku antara sedar dan tak sedar lah. Kata mama, aku meracau-racau sepanjang aku demam. Sembuh demam tu aku jadi macam budak kecil. Aku takut duduk dalam gelap, aku takut tinggalkan seorang diri. So aku jadi macam pendiam lah. So lemah semangat. So ikut kata opah, sampai aku diberi cuti khas oleh pihak industri selama 2 minggu. So 2 minggu tu mama bawa aku berubat, so untuk pulihkan semangat aku semula lah. Tapi untuk aku kembali ke diri aku yang betul. Tapi masih lama jugalah. So dalam 2-3 bulan macam tu, tapi sampai sekarang aku tidak tidur. Aku tidur mesti kena ada lampu terbuka. Kalau tak, memang aku tak boleh nak tidur lah. So bila aku dah betul-betul okey tu, baru aku berani tanya mama apa yang menjadi malam tu. So ini cerita mama. So malam tu mama tak boleh nak lelap. Mama tak rasa tak sedar hati. Mama tengah tak sedar hati. So tengah mama cuba nak tidur tu, mama dengar macam suara aku panggil mama, tapi mama tak berapa pasti. So mama takut ada yang main dengan mama lah. So kali kedua tu mama dengar lagi aku panggil nama mama dengan suara yang perlahan. So mama rasa tak sedar hati yang sangat-sangat. So mama kejut acu, ajak ke bilik aku lah. So bila mama try nak buka pintu bilik aku, terkunci. So mama terpaksa kejut opah. Masa nak kejut opah tu, mama lalu bilik Cik Tun dan nampak pintu bilik Cik Tun tak tutup. So mama ternampak macam ada lembaga hitam dalam bilik Cik Tun, tapi Cik Tun tak ada. So pun mama tak tunggu lama, satu rumah mama kejutkan, semuanya berlari ke bilik aku. So cuba buka pintu bilik tapi tak boleh. So anak kunci dah lama hilang, sebab pintu bilik di rumah opah tak pernah dikunci. So lalas Pak Nga pecahkan pintu bilik tu, terbuka je pintu. Mama nampak aku dah tak sedar diri depan pintu. So Atih pun tengah menangis atas katil. Cik Tun pula hilang entah ke mana. So opah suruh bawa semua orang ke rumah Pak Teh. Sampai je semua orang ke rumah Pak Teh, semua orang tengah azan subuh lah. Masa tu tengah azan subuh. So cerita Atih pula, yang tadi tu cerita mama dia lah. So yang ni cerita Atih pula. Dia kata dia dengar apa yang semua yang jadi malam tu. Cuma dia tak boleh bergerak langsung. Di sebelah dia ada satu lembaga hitam mata merah duduk bertinggi atas tengok Atih. So macam jaga Atih tak bagi buat apa-apa lah. So jadi Atih memang tak boleh buat apa-apa. So yang suara panggil aku, mengilai apa semua dia dengar tu, tapi dia tak boleh nak gerak sikit pun. So aku tanya mama, apa jadi pula dengan Cik Tun? So mama kata pun
Yang balik tu bukan Cik Tun, benda dia. Opah dah panggil orang bersihkan. So dan pagar rumah, okey. Orang tu kata Cik Tun lama dah meninggal. So dimakan belaan sendiri. So macam tak masuk akal aku rasa benda ni, tapi benda ni lah yang terjadi dekat aku sendiri. So sampai sekarang walaupun kalau balik rumah opah aku rasa berdebar-debar walaupun tak pernah dah jadi apa-apa. So rasa getar tu masih lagi berbaki lagi. So aku tak pernah tidur dah dekat bilik tu. So aku tidur kat bilik yang mama tidur sekarang. Okay guys, itu saja kisah ataupun cerita yang aku dapat. Okay, so daripada seorang budak perempuan. Okay, so cerita ni agak panjang juga. Okay, so kita mungkin korang ingat ni cerita buat-buat ataupun cerita yang direka. Okay, so kita just dengar dan enjoy sajalah. Okay, dengan cerita dia. So tak perlu nak taksub sangat. Okay, so okay guys, so siapa yang dah tengok video ni dari awal sampai habis, thank you so much. Okay, so jangan lupa subscribe, like, comment dan share siapa yang belum. Okay, siapa yang dah, thank you so much. Dan kita jumpa lagi video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.